Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita rafakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan kita, yang mengumpulkan kita pada hari ini, yang memberikan kita kekuatan, kelapangan masa untuk hadir dalam majlis ilmu, yang menjadikan kita di antara hamba-hamba yang terpilih untuk hadir dalam majlis yang penuh dengan kebaikan dan keberkatan, majlis yang mana Allah memujinya, para malaikat berdoa, para binatang-binatang beristighfar untuk memohon keampunan untuk kita, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak ada hidayahnya, maka kita tidak akan dapat petunjuk untuk hadir dalam majlis ini. Oleh kerana itu, ikhlaskan niat kita, fokuskan kepada pembelajaran kita, dan lepas ini beramal dengan apa yang kita pelajari. Kerana kita berbicara hadis Rasulullah, kalam Allah dan kalam Rasul, ucapan, firman Allah dan perkataan Rasul merupakan kalimah yang agung. Tidak ada kalimah yang seagung dua kalimah ini. Kalimah yang memberikan petunjuk dunia dan akhirat, kalimah yang akan menjadikan kita bekalan dunia dan akhirat, dan tidak ada qaul yang lebih baik melainkan qaul Allah dan qaul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita ulang, kita masuk balik pembelajaran kita di dalam bab yang berikutnya, bab 104. Babul akli mimma yalihi wa wa'idhi wa ta'dibihi min may yasi'u aklahu. Satu bab yang membicarakan bab makan dari apa-apa yang ada dekatnya, menasihati serta mengajarkan budi pekerti seseorang yang buruk ketika makan. Ini di antara bab-bab yang merupakan adab, yang dikatakan adab dalam Islam, akhlak Islamiah, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengajar kita ada adab cara makan, ya, akhlak kita secara makan, bagaimana kedudukannya. Dan kita telah mempelajari pelajaran yang lepas tentang beberapa adab, dan ini di antara adab yang baru yang mana kita lihat satu peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Karena bila kita beramal dengan perbuatan ini, maka dapat pahala, dan kita menjadikan ia sebagai contoh, menyebabkan orang pun tak marah dengan kita, ya. Jadi oleh kerana itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cuba mengajar kita ada adab makan, ada adab makan. Wa an Umar ibn Abi Salamah radhiyallahu anhuma qala kuntu ghulaman fi hajri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kanat yadi tatishu fi as-sahfati فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك متفق عليه. Dari Umar bin Abu Salamah radhiyallahu anhuma katanya, aku pada ketika itu adalah seorang anak yang ada di bawah pengawasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanganku berputar-putar sekitar piring kalau makan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, hai anak, ucapkanlah bismillah, makanlah dengan tangan kananmu, dan makan apa yang dekat denganmu. Okey, ini di antara perkara yang penting kita lihat. Rasulullah walaupun mengajar kepada budak-budak, yang dikatakan sini ialah Umar ibni Abi Salamah, yang mana dia adalah anak Abu Salamah. Dan dia mengatakan, aku pada ketika itu adalah anak yang kecil, budak kecil yang ada di bawah pengawasan Rasulullah. Macam mana dia boleh mengawal Rasulullah jadi pengawasan dia? Ya, macam mana agaknya, ya? Okey. Ini adalah anak tiri Rasulullah. Rasulullah berkahwin dengan Ummu Salamah. Jadi Abu Salamah ni, ya, sesusu dengan Rasulullah, yang mana dia telah mati. Jadi Ummu Salamah berkahwin dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi Umar ni berada di bawah baginda. Jadi anak tiri lah. Okey.
Dan kanak-kanak memang begitu kedudukannya bila makan. Yang mana dia makan, kalau tidak dijaga oleh mak dan ayah dia, maka dia akan makan ikut suka dia. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun kanak-kanak, maka dia akan tegur untuk membimbingnya, kerana kanak-kanak kalau tegur mudah. Ya, besar tu kalau ditegur mudah. Orang tua kalau tegur tak mudah kan. Kalau ada garfu nak dicucuk mata kita. Kan? Tak sama. Tetapi nak menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik start daripada kecil sampai ke besar. Dengan arti kata lain, walaupun budak kecil, maka Rasulullah tak tinggalkan terutamanya perkara-perkara yang nampak jelas macam Umar ni, dia dah memahami. Mungkin kalau kanak-kanak kecil sangat yang tak dengar, tak faham arahan, itu lain cerita. Tetapi Umar ni kita melihat ianya dah mula faham arahan. Dengan arti kata umurnya mungkin dalam 5 ke 6 tahun ataupun 7 tahun, kerana 7 tahun itu dah mula arahan-arahan dia kena terima. Kanak-kanak bila masuk umur 7 tahun, arahan-arahan dia dah kena terima. Arahan yang pertama sekali apa dia? Solat. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata ya tentang anak-anak dididik, suruh dia melakukan solat pada umur 7 tahun. Okey. Dan bila umur 10 tahun boleh dipukul kalau dia tak mau mengikut arahan. Dengan arti kata lain, itulah umur pendidikan yang paling cantik, paling baik untuk kanak-kanak. Kalau berjaya peringkat ini, masya-Allah. Ya, kita akan naik satu peringkat lagi yang dinamakan peringkat dah masuk alam kanak-kanak yang dah besar sikit, nak masuk remaja. Yang ni pun penting. Ya, penting pendidikan yang perlu ditekan. 7 yang dikatakan 7 sampai 15-16 tahun ni. Oleh kerana tu bila kita menyaksikan golongan-golongan barat ataupun orientalis mengkaji tentang pendidikan waktu umur yang begini, sayang kita habiskan umur kita dalam usia 7 tahun, belum 7 tahun masuk tadika tu ya. Tapi kalau Islamik tak apa, tapi tadika yang diajar ya lagu Jingle Bell, apa lagi lagu yang kita tengok, lagu-lagu unsur kufur diajar. Masuk darjah 1 sampai darjah 6 tu, cuba tengok apa yang diajar, tiap-tiap hari ditekan, tak seperti mana tekanan yang kita bagi terhadap agama dalam subjek hanya 2 kali seminggu, 45 minit itu sahaja. Dan dia bukan subjek asas kepada pembelajaran kita. Kalau ambil peperiksaan, ianya sampingan agama dengan lukisan. Tak ambil agama, ambil lukisan. Tak ambil lukisan, ambil agama. Dia jadikan subjek yang begitu. Oleh kerana itu tekanan pendidikan agama pada kita dahulu tak ditekan setegas yang mungkin. Kemudian masuk pada 12 tahun, 13 tahun sampai 17 tahun, apa ditekan? Ya, didikan agama tak ada ditekan mengikut kefahaman yang betul. Dan akhirnya kita jadilah apa yang kita lihat sekarang ni. Kadang-kadang usia dah, maaf kata dah usia sampai tahap 50-60 tak mampu baca Quran lagi. 50-60 kita tinggalkan Al-Quran, makan pun tak tahu cara Rasulullah. Dan solat pun kita tak tahu mengabdikan diri kita kepada Allah dengan cara yang betul. Sayang tuan-tuan dan perempuan, kita nak bertemu dengan Allah, kita tak tahu bagaimana kita nak mengetengahkan diri kita, mengabdikan diri kita kepada Allah dengan cara yang betul. Kalau kita nak pergi ambil hadiah, kita nak bertemu dengan tuanku, sultan, raja, nak dapat pingat, piala, apa juga, ada adab-adab dia, kita akan study kerana hari itu amat penting. Nak bertemu dengan agung, nak bertemu dengan sultan, ada caranya, pergerakannya, pakaiannya, dia ambil kira, beria kita jaga. Tetapi sayang, tiap-tiap hari kita bertemu dengan Allah, kita tak tahu cara nak bertemu dengan cara yang betul. Kenapa? Kerana kita tinggalkan sunnah Rasulullah. Kita tak mau belajar cara kita nak mengabdikan diri dengan Allah, sedangkan kita akan bertemu di mahsyar nanti dengan Allah. Sedangkan kita akan melihat satu perkara yang agung di akhirat kelak berkaitan dengan solat, yang Allah akan mula-mula sekali menghisap kita dengan perkara tersebut. Sayang tuan-tuan dan perempuan, rugi kita. Ya, rugi bila kita melihat umur kita hilang macam itu saja. Ya, umur kita makin lama makin naik, kekuatan kita dah makin kurang. Umur yang paling berharga, umur yang emas yang kita
kita tinggalkan dalam bentuk yang begitu sahaja sehingga kita tidak mengenal pencipta kita. Alhamdulillah, Allah bagi petunjuk melalui para duat, para pendakwah yang bawa kepada Quran Sunnah, maka kita dapat pelajarinya. Alhamdulillah, kena bersyukur banyak-banyak kepada Allah. Dengan rahmat Allah kita dapat mengenali Quran dan Sunnah ni. Okey, jadi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada anak kecil ini. Lalu dia pertama sekali bila dikatakan bahawa budak-budak kecil ni begitulah kedudukannya, lalu diberikan adab, lalu Rasulullah bersabda, hai anak, ya ghulam, ya, ucapkan bismillah. Bismillah, nak makan tu baca bismillah, ya. Lepas tu makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah apa yang dekat denganmu. Ini menunjukkan di antara adab-adab makan yang kita lihat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetengahkan bismillah, ya. Kemudian makanlah dengan tangan kananmu. Baca bismillah, ambil dengan tangan kanan dan ambil yang dekat. Adab makan. Kalau sana sedap ustaz, sana lauk besar-besar, lauk ayam panggang apa semua, sini ikan kering je, tiap-tiap hari dah makan. Ikut cara Rasulullah, makan ambil yang dekat dulu, kemudian baru yang sana. Itu pun kalau mampu jangkau. Makan, orang tak bagi pun ayam golek kat depan tu, kita tengok je kan, tak apa, makan dah naik kenyang perut, orang tak bagi lagi, kita pun tunjuk kata minta sikit, dia bagi air basuh tangan terus, tutup terus. Sabar. Kita mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih berharga daripada ayam panggang berada di depan. Mengikut ittiba' Rasul berharga lebih daripada apa yang kita saksikan hebat-hebat semua. Yang mana kalau kita ittiba' Rasul, makanan di akhirat kita boleh dapat lebih daripada itu. Makanan yang Allah sediakan untuk kita ittiba' Rasul itu lebih berharga daripada apa yang ada di dunia dan seisinya. Oleh kerana itu tuan-tuan dan perempuan, bagi saya penghargaan itu bernilai, yang paling bernilai ialah ittiba' Rasul, mengikut Rasulullah. Walaupun susah sedikit, walaupun kita tak dapat, walaupun apa sekalipun, tetapi paling berharga bila kita ittiba' Rasul, mengikut Rasulullah, iman tu akan terpacak dalam jiwa kita. Keyakinan kita kepada Allah dan Rasul akan terpacak. Iman itu yang paling berharga, bukan ayam, bukan apa, ya. Dan kita reda, bersabar, Allah bagi ganjaran besar, ya, subhanallah. Jadi oleh kerana itu tuan-tuan dan perempuan, ini di antara satu perkara yang amat penting dalam mentarbiah diri, yang dikatakan mujahadatun nafs. Mentarbiah diri, paksakan diri ini ittiba' Rasul, ikut Rasulullah. Bila kita letak cawan tangan kiri, ittiba' Rasul, ambil letak tangan kanan untuk minum, walaupun cawan tu berada di tangan kiri, tak menjadi masalah, tapi ambil, angkat, minum tu tangan kanan. Jadi oleh kerana itu mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu benda yang besar, satu benda yang orang, walaupun orang pandang remeh, bagi kita ialah satu benda yang besar. Kerana dengan mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaminkan kita syurga, walaupun orang tak suka. Baik. Jadi di sini jelas kepada kita di antara adab makan, pertama baca bismillah. Ya, dah jelas dah dalam bab itu. Okey. Kemudian makanlah dengan tangan kananmu, tangan kanan. Apa juga dengan tangan kanan, walaupun kita nak makan bersudu, walaupun nak makan dengan chopstick, mesti dengan tangan kanan. Cuma berselisih pandangan, ustaz, kalau makan chopstick tu tasyabuh bi kufar ke, menyerupai orang kafir ke? Sudah ustaz, pening nak jawab. Makan dengan sudu tu sunnah ke ustaz? Kan Rasulullah makan 3 jari. Sudah. Jadi benda-benda yang begitu kita katakan benda-benda yang teknikal, mengikut keadaan masyarakat, ya, pasal ianya merupakan salah satu wasilah untuk menyuapkan ke dalam mulut, ya, yang dilarang tangan kiri. Okey. Tetapi kalau kita menyaksikan, kalau makan, ya, ada makanan-makanan yang boleh dengan 3 jari, ya, memang tak nafikan sunnah. Kalau makan roti 3 jari, okey. Kalau makan nasi 3 jari, jawabnya awak orang last sekali habis, kan? Kalau makan bubur 3 jari, jawabnya tak makan. Jadi ikut keadaan. Hatta dalam bab ini fatwa Syekh Albani, yakni ijtihad Syekh Albani rahimahullah, mengatakan, ya, mengatakan bahawa hatta makan dengan sudu itu adalah lebih dekat dengan sunnah.
Kenapa? 3 jari. Kan kita pegang sudu, ya, pegang sudu. Macam mana nak tunjuk pegang sudu ni? Tak ada sudu pula dah. Kan? 3 jari. Jadi, makan macam tu. Tak menjadi masalah. Ini ijtihad dia, pandangan dia, kita hormati, ya. Dan bagi saya makan dengan tangan itu lebih rapat dengan sunnah disebabkan enzim-enzim yang ada pada jari jemari kita ini dia membantu dalam sistem pemakanan kita. Okey. Jadi dalam bab itu kita menyaksikan pertama makan dengan tangan kanan, tapi yang paling penting makan dengan tangan kanan. Kemudian baca bismillah, kemudian makan dengan tangan kanan dan makan yang paling dekat. Makan yang paling dekat dengan kita. Ya, kalau hidangan-hidangan yang berbentuk, kalau hidang sekali banyak tu, itu mungkinlah dia berjangkau-jangkau. Tetapi kalau hidang dalam satu talam, maka makan yang paling dekat dulu. Kerana ada larangan pergi menjangkau begitu dalam hadis ni, dan juga masalah keberkatan dia turun di tengah-tengah makanan kita. Kalau makan berjemaah tu, ya, makanan tu keberkatan dia turun di tengah-tengah. Okey. Hadis muttafaqun alaih, yakni riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian wa an Salamah ibn al-Aqwa radhiyallahu anhu anna rajulan akala 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi shimalihi faqala qul bi yaminik qala la astati'u qala la istata'ta ma mana'ahu illa kibr fama rafa'aha ila fihi, rawahu Muslim. Dari Salamah ibni al-Aqwa bahwasanya adalah seorang lelaki makan di sisi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tangan kirinya. Baginda bersabda, makanlah dengan tangan kananmu. Orang itu menjawab, aku tidak dapat makan dengan tangan kananku, yakni tak mampu. Beliau bersabda, engkau tidak dapat? Tidak ada yang menyebabkan membuat sedemikian itu kecuali kerana sombong. Maka ia tidak dapat mengangkat tangan kanannya ke mulut untuk selama-lamanya sejak saat itu. Riwayat Muslim. Okey. Pertama, sahabat yang jalil ini Salamah ibni al-Aqwa. Nama dia Salamah. Di Malaysia nama Salamah ni Makcik Salamah, Makcik Salamah kan. Macam mana ni? Ya. Tak apalah, ala kulli hal kita dah bercampur baur nama-nama kita, ya. Macam Salamah ni asalnya nama lelaki, Abu Salamah. Ni Salamah ibni Aqwa. Tapi bila sampai di Malaysia, nama tu Salamah untuk perempuan. Begitu juga Rabi'ah, lelaki. Ya. Kadang-kadang kita dah bercampur baur, tapi saya teringat kawan saya di Pakistan ada 2. Seorang tu nama dia Rosita, tapi laki. Ya. Dia kata ustaz, dia kata kat saya, waktu ambil SPM tu dia sekolah kat Kedah tu, Mahad apa yang Islamik tu. Lelaki perempuan diasingkan. Cari tempat lelaki, nama dia tak ada. Tengok-tengok tempat perempuan, tu dia duduk periksa kiri kanan semua perempuan. Waktu penyelia tu cek, tengok muka dia 2-3 kali, betul ke nama ni Rosita kan, berjanggut berjambang apa hal, masuk 4 perempuan. Ya, oleh kerana tu mak bapak pun kalau ia pun nak anak perempuan, janganlah diletakkan anak lelaki itu nama perempuan. Ya. Dan seorang lagi nama dia Noraliza. Jadi kita punya bahagian kebajikan pelajar sebagai setiausaha, dia hantar surat, orang balas, Cik Noraliza, hanya dia lelaki, suara garau kan. Akhirnya ditukar nama Abdul Qahar, baru bersesuaian dengan nama. Ya, kita tengok kesian bila letak mak dia letak nama, ayah dia letak nama perempuan pada anak lelaki. Jangan macam itu, letaklah nama, itulah nama-nama yang terbaik. Okey, tapi dalam bab ini kita masyarakat dah terbiasa dengan Salmah tu perempuan, Salmah kan, Salamah kan, tak apalah. Ala kulli hal, wa an Salamah ibn al-Aqwa, sahabat Nabi ni di antara sahabat yang kuat berlari ni. Salamah ibn al-Aqwa, ya, dalam siri jihad dia menonjol. Cuma kalau kita nak letak nama Aqwa ni agak orang kan, orang Malaysia ni suka ngejek-ngejek kan, jadi tak apa nak kena pula. Wa an Salamah ibn al-Aqwa radhiyallahu anhu anna rajulan, okey, dan Salamah dari Salamah al-Aqwa bahawanya ada seorang lelaki makan di sisi baginda dengan tangan kirinya. Lalu beliau bersabda, yakni Rasulullah tengok, terus dia tegur, ya, dengan adab yang baik Rasulullah kata, makanlah dengan tangan kananmu.
Jadi mungkin sahabat ataupun lelaki ini dia baru bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tidak tahu ada adab bertemu dengan baginda, ataupun bagaimana bila seorang itu bertemu dengan baginda, apa yang perlu dibuat. Kerana bila Rasulullah kata buat begini, bagi kita alhamdulillah dah faham, maksudnya ikut. Itu pun faham pun tak mau ikut juga. Jadi sahabat ni, lelaki ni, dia datang waktu tu, kita tak pasti pula dia ni adakah muslim ataupun tidak, tetapi dia duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah kata makan dengan tangan kanan. Lalu lelaki ni kata, aku tak mampu nak angkat tangan kananku. Ya, tak mampu. Agak dah terbiasa, bukan tak mampu tapi ada ego dalam diri dia. Dia cuba nak menentang Rasulullah. Rasulullah kata makan tangan kanan. Tak, aku tak boleh nak angkat tangan. Setengah orang ada ego dia, ya, dia pandang seorang tu rendah, maka bila orang tu tegur dia buat dek aja. Dia pelecehkan. Jadi dalam bab ini lelaki ini dia mengatakan aku tak boleh angkat tangan kanan. Maksudnya tak mampu untuk mengangkat tangan kanan. Lalu baginda menjawab, engkau tak mampu, tidak ada yang menyebabkan yang berbuat demikian ini kecuali kerana sombongnya. Ya, ego diri itu, sombong diri, merasakan dirinya gah, ya, lebih hebat. Orang tak boleh nak tegur dia, agama tak boleh membimbing dia, itu puncanya. Lalu Rasulullah mengatakan kamu tak akan dapat angkat tangan kamu. Dalam riwayat yang lain Rasulullah kata kamu tak akan angkat, tak dapat angkat. Memang semenjak Rasulullah berkata begitu, lelaki ni tak boleh angkat tangan dia. Dia terus lumpuh di bahagian ni. Nak angkat tak boleh, angkat tak boleh. Kesan daripada mencanggahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Tuan-tuan dan puan-puan, nampak tak merbahaya dalam bab kita ittiba' Rasul, mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kena faham elok-elok bila Rasulullah kata sami'na wa ata'na. Dia tak ada pilihan dalam bab ini. Kita jangan gunakan akal fikiran kita dalam ittiba' Rasul. Mengapa, kenapa? Itu bukan kaedah orang yang beriman kepada Rasulullah. Ambil kaedah ini. Bukan sifat orang yang beriman kepada Rasulullah. Bila Allah dan Rasul kata begini, dia kata ada pilihan dia. Mengapa, kenapa? Bukan kaedah itu. Para sahabat tidak mengerti akan kaedah kenapa, mengapa, bagi dia mempertikaikan Rasulullah. Tak ada. Oleh kerana itu, kalau kita nak jadikan diri kita seperti generasi yang awal, ittiba' Rasul, sami'na wa ata'na, walaupun perkara itu tidak diterima oleh akal, tak boleh, tak mampu akal untuk memahaminya, sami'na wa ata'na. Bila kita ada sami'na wa ata'na dan meletakkan Rasulullah itu betul tempatnya, maka akan jadi seperti Abu Bakar As-Siddiq yang mendapat gelaran As-Siddiq. Abu Bakar dia mendengar Isra' Mi'raj tu, kalau ikut akal masyarakat tak boleh nak terima, tetapi iman itu yang menerimanya, maka dia mendapat title As-Siddiq. Dan begitu juga kita dalam bab-bab ini, iman itu didahulukan, bukan akal. Kerana agama adalah wahyu, maka kita tak mampu untuk berbicara dengan akal. Jadi oleh kerana itu kita menyaksikan lelaki ini akhirnya tak mampu mengangkat tangannya sampai mati. Subhanallah, hanya khilaf, ya, tak mengikut arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah pun mendoakan. Jadi na'udzubillah min dzalik. Jadi yang kedua, jangan ada perasaan kibur ataupun takabbur, bongkar ego pada agama. Jangan nak menunjukkan kita ni mahir dalam bab agama sedangkan kita ni jahil. Jangan gunakan akal dalam menghadapi agama. Kita bagi pandangan sesuka hati, ya, apabila isu-isu yang tertentu. Jangan. Ini kita baru je pakai serban, Masya Allah, boleh baca doa selamat sikit, doa lepas solat sikit, ya, selawat sikit, ya, lepas tu nak berbicara tentang agama, ya, lebih daripada Tuan Mufti. Silap kita, ya. Kita hanya menyediakan tempat kita dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Baik, bab yang berikutnya, bab 105, babun nahyi 'anil qirani baina tamrataini wa nahwihima idza akala jama'atan illa bi idzni rifqatihi. Maksudnya, larangan mengumpul dua buah kurma atau lain-lain jikalau makan bersama-sama kecuali dengan izin kawannya.
Ini di antara adab yang diterangkan oleh Imam Nawawi dalam bab ini. Dia berkaitan dengan bagaimana kedudukan kita makan seorang, makan berdua, makan berjemaah. Ya. Kerana apa? Kadang-kadang bila sampai satu tahap perasaan tamak tu ada. Perasaan tamak tu ada, apatah lagi kalau terutamanya waktu lapar sangat-sangat, lagi tamak tu datang. Silat-silat kawan yang paling rapat pun kita tinggalkan pasal kita nak makan. Oleh kerana tu ini di antara adab-adab kita nak makan, ya, bila kita berjemaah bagaimana kedudukannya. An Jabalah ibni Suhaim qala asabana amin sanatin ma'a ibni Zubair faruziqna tamran fakana Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma yamurru bina wa nahnu na'kulu fayaqulu la tuqarinu fa inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha 'anil qiran summa yaqulu illa an yasta'zina ar-rajulu akhahu muttafaqun alaih. Dari Jabalah ibnu Suhaim katanya, kami semua terkena tahun kemarau beserta Ibnu Zubair. Ya, Abdullah ibnu Zubair disebutkan sini. Ibnu Zubair biasanya terkenal dengan Abdullah ibnu Zubair, bukan Urwah. Abdullah ibnu Zubair. Dan Abdullah ibnu Zubair ini kita kenali, Zubair sahabat Nabi, mak kepada Abdullah ni Asma. Ya, Asma binti Abu Bakar, anak kepada Abu Bakar, yang dalam kisah hijrah yang menyediakan bekalan makanan. Dan Abdullah ibnu Zubair adalah lelaki yang hebat. 3 anak Asma ni, di antara yang menonjol adalah Abdullah ibnu Zubair. Dan ianya pada peringkat awal menjadi pemerintah ataupun gubernur ataupun orang yang berkuasa di kota Mekah. Abdullah ibnu Zubair. Ini semua berlaku disebabkan fitnah yang dibawa oleh Abdullah ibnu Sabah. Kita kena faham, ya, oleh kerana tu tuan-tuan dan puan-puan, dalam bab ini, bab fitnah ini, kita berada di akhir zaman. Jangan cepat melatah, jangan cepat melatah. Dan terutamanya WhatsApp yang sampai kepada kita, jangan cepat melatah. Oi, sampai terus forward, jangan. Tapih dulu. Apatah lagi berkaitan dengan isu-isu yang berlaku macam manusia, nama-nama tertentu, jangan. Isu-isu tertentu, jangan. Cukup kita tengok dah, berbahaya. Kerana tersilap je kena minta maaf, tersilap je takut timbul fitnah yang lain. Macam isu WhatsApp, Facebook, apa lagi yang ada, banyak sangat, Twitter. Berbagai kita pun dah tak tahu, dah tua-tua ni tak tahu ustaz apa menatang. Tak apalah, al-muhim jangan cepat melatah. Hatta walaupun seorang ustaz yang berbicara, sabar dulu, kena teliti dulu. Saya nasihat betul-betul, kerana kadang-kadang ustaz pun dia masih lagi tidak dapat mengesan kebenaran, ya, dalam isu-isu yang tertentu. Ini satu nasihat, ya, perlu berhati-hati. Oleh kerana itu kalau kita tidak hidup secara taksub, kita boleh berlapang dada insya-Allah. Tetapi kalau kita dah taksub ustaz tu, dia cakap semua betul, habis kita. Ya, oleh kerana itu saya ingatkan, jangan taksub kepada manusia melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Ustaz pun manusia, kadang-kadang dia tersilap dalam menyampai mesej. Pasal saya menyaksikan, ya, tersilap menyampai mesej, akhirnya kesannya tidak baik. Ya, pasal dia title ustaz. Okey, jadi nak tarik balik bukan senang. Ya, namun begitu saya menasihatkan supaya kita tidak melatah dalam bab ini. Baik. Abdullah ibnu Zubair, seorang lelaki agung ni, ya, sahabat kecil yang dikatakan ini, kerana Rasulullah wafat dia masih kecil. Sewaktu kami semua terkena tahun kemarau beserta dengan Abdullah ibnu Zubair, kemudian kami mendapat rezeki kurma, ya. Jadi tahun kemarau tu tiba-tiba dapat rezeki kurma. Bayangkan waktu kemarau, waktu kita tak ada makanan, macam kita lah, tak ada air waktu ketika dahulu, macam mana tiba-tiba dapat air. Siap tu dia, baldi 1, 2, 3, 4, bukan baldi, datang naik kereta bawa pergi, habis air masjid diangkutnya. Ya, di zaman yang begitu, okey, kita menyaksikan mereka mendapat kurma aja. Lalu kemudian kami mendapat rezeki kurma. Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma berjalan melalui kami dan kami sedang makan.
Okey, maksudnya dia makan, lalu ia berkata, jangan kamu semua mengumpulkan ni, yakni makan 2 buah atau lebih dengan sekaligus. Ialah kalau lapar sekalipun, ini di antara larangan-larangan kita makan secara tergopoh-gapah. Maksudnya ambil 1, 2, 3 naik penuh ni, ya, dengan harapan orang lain lentak kamulah. Tak boleh makan satu-satu. Adab makan satu-satu, jangan makan sekali dua. Benda-benda yang berbentuk begini, ya. Tapi kalau nasi kenalah, mana boleh satu-satu kan. Ini bentuk yang buah-buah yang bentuk begini. Kadang-kadang orang tu disimpan macam, maaf kata, monyet simpan. Dia masuk tu masuk, kalau boleh orang lain tak payah. Jangan begitu. Makan rezeki Allah bagi, kalau ada lebih bagi sahabat-sahabat. Jadi Ibnu Umar mengatakan, jangan kamu mengumpul, yakni makan 2 buah atau lebih dengan sekaligus. Tu dia ada adab dia. Jangan sekaligus makan secara tamak, kerana sesungguhnya Nabi SAW melarang mengumpulkan itu. Kemudian melanjutkannya, kecuali kalau seorang itu mengizin saudaranya. Dalam bab ini kita lihat apabila dikaitkan dengan kemarau dan dengan makan. Maksudnya bila keadaan kemarau tak ada makanan, orang akan tergopoh-gapah waktu nak makan tu. Nak makan pasal lapar sangat. Jadi dia gopoh, dia makan satu, lepas tu makan lagi, memenuhkan mulutnya dengan cara yang begini. Itu yang dilarang. Itu yang pertama. Kedua, dalam waktu berjemaah tu, ya, makan dalam keadaan begitu seolah-olah kawan lain tak boleh, aku seorang je nak makan begitu. Ya, maksudnya nak pegang makan tu, lepas tu pegang lagi, takut orang lain ambil, ya, cekodok. Misalnya bulan puasa cekodok kan, cekodok pula apa ke nama, cucuk, ya, makan cucuk satu lagi, cucuk kedua dalam tangan ni. Tak, biarkan. Kenapa? Kawan-kawan tu lain perlu diraikan, depa puasa juga, bukan awak seorang puasa. Melainkan jika seseorang itu mengizinkan, kawan-kawan kamu izin, tak apalah, enta ambil lah, pasal enta nampak kebulur sangat. Okey, jadi ambil. Itu tak apa, ambil, pegang. Tetapi kalau dia tak benar kan, jangan. Ini di antara adab, subhanallah, ya, kalau kita menyaksikan Rasulullah nak jagakan ukhuwah begitu sekali, sehingga kan kalau seorang tu bercakap, ya, misalan saya bercakap dengan seorang lain, kawan lain ada yang ketiga, saya bercakap dalam bahasa Arab. Kalau orang tu boleh bahasa Arab pun sekali, kita bercakap bahasa Arab, yang ketiga tak reti bahasa Arab, tak boleh. Rasulullah kata kena minta izin. Minta izin, boleh saya bercakap dengan dia bahasa Arab je, pasal dia tak boleh bahasa Melayu. Okey, baru bercakap, kerana dia akan mengguriskan hati orang. Kalau misalnya kita bertemu kawan kita Jawa, Jawa kan, kabareng ke apa ke, saya pun tak reti dalam bahasa tu kan, kita bercakap bahasa Jawa, ada yang rakan kita tak reti, tak boleh, melainkan minta izin. Janji kawan, kalau orang lain yang ada tu tak lantak dia lah, tetapi kawan kita yang tak memahami bahasa lain, kita je faham, ya, maka minta izin bercakap. Minta izin, saya nak bercakap dengan dia bahasa Jawa ni. Lepas tu bertepuk apa semua, tak menjadi masalah. Ya, kerana ini ada adab yang Rasulullah SAW ajar, terutamanya kalau berlaku bertiga, dalam bentuk bertiga, jangan tinggalkan seorang tu. Ya, jadi oleh kerana itu dalam bab ini kita menyaksikan Rasulullah kata melainkan dengan izin saudaramu. Okey, dalam bab makan pun kena dapat izin saudaramu. Jadi jelas kepada kita, ya, jangan tergopoh-gapah dalam makan, dan beradab dan minta izin kalau perkara tu kita terlampau suka sangat, ya. Kalau dia bagi maka terima, okey, alhamdulillah. Tapi kalau kawan tu kata tak boleh, macam mana? Tak boleh lah. Jangan simpan dendam, jaga kamu aku lepuk lepas ni kan, tak boleh. Kena terima hakikat. Ini kaedah adab kita. Baik. Bab 106, Babu ma yaquluhu wa yaf'aluhu man ya'kulu wa la yashba'.
Bab yang berkaitan apa-apa yang diucap dan dilakukan oleh orang yang makan dan tidak sampai kenyang. Yang ni makan tak kenyang-kenyang. Apa masalah dia? Okey. An Wahsy ibn Harb radhiyallahu anhu anna ashaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu ya Rasulullah inna na'kulu wa la nashba' qala fala'allakum taftariqun qalu na'am qala fajtami'u ala ta'amikum wazkuru ismallahi yubarik lakum fihi rawahu Abu Daud. Hadis hasan li ghairihi. Dari Wahsy ibn Harbin bahwasanya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadu, ya Rasulullah, sesungguhnya kami semua ni makan tapi tak kenyang. Baginda bersabda, barangkali kamu semua berpisah-pisah dalam makan itu. Mereka menjawab, ya. Lalu baginda bersabda lagi, maka dari itu berkumpullah kamu semua kepada makananmu dan sebutkanlah nama Allah, yakni baca bismillah, tentu akan diberkati dalam makanan itu. Ya. Jadi dalam bab ini kita melihat bagaimana berlaku kepada para sahabat radhiyallahu anhum, yakni mereka pada awalnya makan macam kita juga, tak kenyang-kenyang. Heran, bagi tu tak kenyang, bagi ni tak kenyang, apa jenis perut pun wallahu alam. Okey, tetapi di sini kita menyaksikan satu kaedah yang penting. Kenapa kita tidak kenyang? Okey, dia ada beberapa perkara dan di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagikan, ya, di antara perkara-perkara tersebut. Okey. Di mana mereka bertanya, ya Rasulullah, sesungguhnya kami semua ni makan dan tidak kenyang-kenyang. Maka baginda bersabda, barangkali kamu semua berpisah-pisah dalam makanan, dalam makan itu. Maksudnya seorang makan kat sana takut orang nak share, yang seorang lagi makan belah sini, seorang lagi, ya. Ni ustaz nak kena ni ustaz. Ustaz berpisah dengan kami, ustaz makan sini, kami makan situ. Sudah ustaz. Okey. Okey. Baik. Lalu ditanya, baginda bersabda, barangkali kamu makan berpisah-pisah dalam makanan itu. Maksud berpisah-pisah, ya, seorang sana seorang sini. Cuba duduk satu grup, ataupun duduk satu grup makan bersama-sama beradab, ataupun mungkin makan dengan satu talam, tak menjadi masalah. Tapi bersama-sama dalam keadaan bersama-sama, itu yang paling penting. Tetapi kalau makan dalam satu kelompok macam satu talam sama-sama, lagi baik, kerana itu cara orang-orang terdahulu. Kenapa yang Rasulullah kata berkat tu dia turun dari tengah-tengah. Okey. Kalau tidak pun makan duduk dalam berkelompok bersama-sama. Yang penting jangan berpisah. Okey. Kemudian Rasulullah kata fajtami'u ala ta'amikum. Yang baginda bersabda, maka dari itu berkumpullah kamu semua kepada makananmu. Ya, berkumpul. Duduk tak apa, duduk begitu, ya, makan, yang penting kita berkumpul dalam bentuk kumpulan, bukan berpecah-pecah. Okey? Walaupun kita di sana ada satu kelompok kita. Okey, yang ni kelompok kita. Okey? Kemudian, dan sebutlah nama Allah, tentu diberkati dalam makanan tersebut. Jadi menunjukkan bahawa diberkati dalam makanan tersebut dengan nama bismillah, dengan mengucap bismillah dan berkumpul. Dalam ni perbahasan ulama mengatakan begitu sekali Rasulullah mengingatkan kita, syaitan berkumpul juga di waktu kita makan berpisah-pisah. Ya, kerana apa? Kerana dia akan cuba mendapatkan manfaat. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan berkumpullah kamu sewaktu makan, kerana syaitan itu dia berpisah-pisah. Waktu duduk dia nak seorang dia, dia tak mau orang kacau dia. Okey. Jadi di sini kita melihat ada adab makan, ya, kalau ramai sebaik-baiknya berkumpul, ya. Dia nak itu yang kita katakan berkumpul dalam bentuk yang begitu pun diambil kira. Berkumpul dalam satu talam tu satu bab, itu bab. Ataupun berkumpul dalam satu maidah, meja makan, satu bab, kan kita nampak masih lagi ada istilah berkumpul di situ. Yang dilarang tu ambil beg cabut lari. Apa orang kata makan style apa tu?
Mabuk fair kan, kamu ambil cabut lagi sana, kamu pergilah kamu kan, ambil sini. Itu takkan nak ajak tukang kedai tu makan sekali kot kan. Okey, kalau kita dah sorang lah kita. Takkan tengok Allah tukang kedai pula tak ada apa, tukang basuh ada apa, bibi tu panggil makan sekali nak berkat. Ya. Itu isteri kita nampak makan dengan bibi abang, langsung tak berkat pula dah. Kan? Maksudnya kalau kita sorang-sorang lah. Ya, tapi kalau dah ada ramai macam itu, makan bersama-sama. Ya, berjemaah. Okey. Baik, hadis hasan li ghairihi dengan syawahid. Kemudian bab 107, babul amri bi akli min janibil qas'ati wan nahyi 'anil akli min wasatiha. Okey, ini di antara bab yang paling penting. Ya, bab perintah makan dari tepi pinggan ataupun bekas dan larangan makan dari tengahnya. Ini kaedah makanan yang biasa dihidang secara satu talam. Ya, satu talam, yang mana bila dihidang satu talam, diarahkan kita makan yang paling dekat tepi pinggan tu, sikit. Macam mana kita nak runtuh bukit? Ya, nak runtuh bukit, runtuh dari tepi, bukan pergi ke tengah tu. Kan, runtuh, ambil sikit-sikit dia tepi, sikit. Lambat tu nak dapat ke tengah tu ustaz. Kan? Ayam panggang betul-betul di tengah. Macam mana tu? Ambillah ayam panggang tu sikit-sikit. Ambil, apa salahnya? Okey, cuma kita ambil sikit sampai ke tengah. Okey? Baik. Fihi qauluhu wa kul mimma yalik, muttafaqun alaih. Dalam bab ini termasuk pula sabda baginda, makanlah apa yang ada dekatmu. Kisah hadis yang lepas yang Rasulullah kata, makanlah yang dekat dengan kamu. Kemudian an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al barakatu tanzilu wasata at-ta'am fakulu min hafataihi wa la ta'kulu min wasatihi. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahihun. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Nabi sabdanya, keberkatan itu turun di tengah makanan, maka makanlah kamu semua dari kedua tepi makanan dan janganlah makan dari tengah-tengahnya. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmizi mengatakan bahawa ia adalah hadis hasan sahih. Hadis ini menunjukkan bahawa cara pemakanan, cara makan yang dalam keadaan satu talam yang besar ataupun satu bekas. Mungkin kita tak makan talam, kita nak makan dengan bini kita ke ataupun siapa ke, satu pinggan, ya, kita ambil macam itu juga. Tetapi kalau kita dah makan ramai-ramai itu, wallahu a'lam, mudah-mudahan adalah keberkatan yang turun. Macam kita makan nasi nasi padang kan. Ya, pernah makan nasi padang? Tu dia, nasi padang tu dia bagi lauk dia, susunnya lauk. Ikan gulai apa semua, piring, kita pun berkumpul di situ kan. Okey. Katanya jangan usik kalau kita tak nak. Usik sikit dia kira satu piring. Tu dia nasi padang. Okey. Jadi bagaimana kedudukan begitu, wallahu alam. Tetapi kalau mengikut hadis ini, kalau kita makan satu talam tu, ya, kita makan dari tepi tu. Okey, yang macam mana saya terangkan. Tetapi kalau begitu kedudukan, kalau makanan yang banyak yang begitu, wallahu alam, kita makanlah mengikut cara kita. Maksud makan yang pada pinggan kita dan ambil lauk-lauk yang boleh kita ambil dengan mudah. Itu je. Dan mudah-mudahan keberkatan itu turun juga. Janji berjemaah. Wa an Abdullah ibni Busrin radhiyallahu anhu qala kana lin nabiy sallallahu alaihi wasallam qas'atu yuqalu laha al-gharra yahmiluha arba'atu rijalin falamma adhaw wa sajadu duha atya bitilka qas'a yani waqad surida fihi faltaffu alaiha falamma kathuru jassa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala a'rabiyyu ma hadhihi jalsah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha ja'alani 'abdan kariman wa lam yaj'alni jabbaran 'anidan summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulu min hawalaiha wa da'u dhirwataha yubarak fiha. Rawahu Abu Daud bi isnadin jayyidin.
zirwataha a'laha bi kasri dha wa dhammiha. Dari Abdullah ibni Busr, katanya Nabi SAW mempunyai suatu tempat hidangan yang dinamakan Al-Gharra. Ya, apa jenis Al-Gharra ini? Artinya indah, dibawa oleh 4 orang lelaki. Suatu tempat hidangan, ya, dinamakan Al-Gharra, artinya indah, dibawa oleh 4 orang lelaki. Setelah mereka berada di waktu pertengahan siang serta telah melakukan solat duha, lalu didatangkanlah hidangan tadi, yakni yang telah diisi roti di dalamnya. Orang-orang sama berkumpul mengelilinginya. Setelah banyak jumlah mereka, Rasulullah duduk berlutut. Seorang Arab penghuni pendalaman negeri Arab berkata, "Duduk cara apakah tuan ini?" Rasulullah menjawab, "Sesungguhnya Allah membuat aku sebagai seorang hamba yang mulia dan tidak menjadikan aku seorang keras kepala serta berbuat kesalahan dan berani menentang kebenaran." Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda pula, "Makanlah dari sekitar tepi-tepinya saja dan tinggallah puncaknya. Tentu diberikan keberkatan pada makanan itu." Okey, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan isnad yang baik. Zirwatuhu artinya puncak atau bahagian yang teratas sekali, dibaca dengan kasrah zal seperti di atas atau dengan dhammah lalu berbunyi zurwah. Okey. Di dalam hadis ini menceritakan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia pun ada satu bekas, satu alat yang mana dikatakan digunakan untuk makan secara berjemaah, macam kita talam lah, ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu hari bekas makanan dibawa oleh 4 orang lelaki itu, maksudnya besar, ya, besar makanan tu, masya-Allah, besar. Ada besar talam ni, talam pula meja ni, apa ustaz ni talam pula, ya. Azan ke? Dah masuk azan dulu.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Baik, dari Abdullah ibn Busr, katanya Nabi mempunyai satu tempat hidangan yang dinamakan Al-Ghara. Okay, artinya indah, yang mana satu gelaran pada seolah-olah talam, yang saya teringat balik dalam, kalau kita tengok dalam klip video ataupun makanan orang Arab, kita akan menyaksikan satu talam yang besar, yang mana mungkin talam yang besar tu boleh muat sampai 20 orang, berarti besar. Jadi diletak makanan yang begitu kedudukannya. Okey, jadi sewaktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah mereka berada di waktu pertengahan siang setelah melakukan solat duha, yang mana menunjukkan perkara ini berlaku biasanya di masjid, kerana Rasulullah menggalakkan seorang tu duduk di masjid selepas subuh sampai waktu duha, yang mana pahala seperti murabitun, ada berbagai pahala yang Rasulullah menceritakan. Jadi di sini menunjukkan bahawa sahabat-sahabat pun ada dan tak menjadi masalah dalam bab ini, ya, kita duduk selepas subuh sampai waktu duha. Kemudian dan bersembang-sembang ke apa ke, yang penting istifadah pada waktu kita duduk tu. Kemudian melakukan solat duha, yang mana solat dilakukan bersendirian. Kemudian lalu didatangkan hidangan tadi yang telah diisikan roti di dalamnya. Hidangan tu diletakkan roti. Orang sama berkumpul mengelilinginya setelah banyak jumlah mereka. Ya, Masya Allah, orang luar pun datang, orang dalam masjid pun ada, datang nak makan sama, sarapan pagi. Mana tahu kita nak buat kat sini pula kan, datang semua. Okey, nasi apa, royal apa ke nama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk berlutut, yakni dia duduk, kalau kita tengok di sini, duduk secara hamba. Seorang Arab, yakni Arab Badui, bertanya, duduk cara apakah tuan ni? Kamu Rasulullah duduk cara macam ni? Ya, kerana setengah orang menyangkakan bila dia tu Rasulullah mesti duduk cara dia tu lain kan, ataupun duduk seorang raja tu lain, duduk ialah orang-orang tertentu ni lain. Lalu Rasulullah mengatakan, sesungguhnya Allah membuat aku sebagai seorang hamba yang mulia dan tidak menjadikan aku seorang yang keras kepala. Yakni Allah jadikan aku hamba, tapi hamba yang mulia. Jadi aku duduk macam hamba, dan Allah tidak menjadikan aku perasaan ego, keras kepala. Ya, tak jadikan aku begitu. Dan berani untuk menentang kebenaran. Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi Rasulullah terang kepada Badui ini, walaupun aku seorang rasul, maka aku duduk macam hamba, macam manusia. Dan memang dia tu manusia, tak ada bezanya. Tetapi bezanya dia diwahyukan, dan itu yang menyebabkan dia tinggi darajatnya. Tetapi perbuatannya seperti hamba juga. Selanjutnya Rasulullah bersabda pula, makanlah dari sekitar tepi-tepinya saja dan tinggalkan puncaknya, tentulah diberikan keberkatan pada makanan tersebut. Jadi Rasulullah kata, makan tu ambil dari tepi, sahabat-sahabat, ya, tinggalkan. Mungkin roti tu dia letak tu zoom macam tu, macam nasi kan, nasi kita letak tengah tu tinggi, dia turun macam bukit tu. Maka ambil sikit-sikit sampai akhir, nanti barulah kita ambil di tengah-tengah. Kerana apa? Berkat itu turun dari tengah-tengah. Dan di sini juga menunjukkan bahawa dalam bab ini spesialnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia makan apa yang orang lain makan. Okey, maksudnya hamba-hamba, sahabat-sahabat makan, dia pun makan juga. Tak ada kata kalau ustaz tu dia kena special sikit kan. Lepas ni tak apa, ustaz pun tak kisah sangat, tapi nak special pun tak apa, tak ada masalah kan. Jadi maksudnya ustaz pun kena makan macam orang lain. Kalau dibagi tak ada apa macam orang lain, macam orang lain juga, ya. Ataupun seorang tu, kecuali bila dia diasingkan. Okey, ini untuk orang tertentu. Misalan, orang tertentu yang dimaksudkan di sini, kita kena faham, kalau kita buat gap si kaya si miskin makan, ya, si miskin makan ni, si kaya makan ni, itu makanan dicela. Rasulullah mencela makanan yang membezakan begitu. Tetapi bila dia buat asing tu, bukan kerana dia tu kaya, kerana dia tu pengantin. Misalan, pengantin special case kan, maka dia itu hak dia. Okey, maka kita jangan kata mana boleh macam ni, Rasulullah larang.
Tak boleh. Ya, itu hak dia untuk dihormatkan pengantin tersebut. Orang-orang tertentu yang perlu dihormati, itu lain cerita. Tetapi kalau kita buat gap, asingkan semua sekali, ya, yang kaya, yang miskin, itu ada kesalahan. Tapi kalau makanan tu sama, ya, miskin kaya pun makan sama, cuma meja berlain, itu tak menjadi masalah. Kecuali meja pengantin. Kerana kalau semua nak sama, datang orang, aku nak makan dengan pengantin, Rasulullah kata kena sama. Letih pula pengantin tu. Ya. Jadi kaedah dia, kita kena faham elok-elok, perbezaan itu diambil kira dari sudut macam yang dikatakan. Ya, tetapi kalau nak asingkan antara kaya dan miskin, dilarang sama sekali. Makanan itu hendaklah sama semuanya. Jadi dalam bab ini kita melihat keberkatan itu datang daripada tengah makanan, maka itulah yang terbaik yang perlu kita contohi. Wallahu a'lam bisawab. Ada apa soalan? Ada soalan? Ya, nak. Meja VIP dan meja orang biasa. VIP tu untuk apa? Pengantin ke apa? VIP. Makanan lain, kalau makanan sama tak menjadi masalah, kita kena raikan, kerana ia penghormatan, kerana manusia perlu dihormat dengan cara-cara, kan? Kita kena rai. Ya, Rasulullah mengarahkan orang-orang tertentu perlu dihormat. Cuma kalau makanan dia lain, agak ada masalah sedikit. Kalau makanan sama, cuba hidangan je yang lain, itu tak menjadi masalah. Orang besar pula. Siang untuk orang kampung, malam untuk orang besar. Ya. Bukan satu tempat sama. Tak apalah dalam, kalau bukan tempat yang sama. Sebab tu orang tu dah, tapi ada ke orang buat macam tu? Ya, entah ke? Tak. Wallahu alam, tak pernah dengar pula. Tapi kalau ada, maksudnya dia bagi jamuan untuk orang kampung tu, okey, tak apa, tak ada masalah. Tapi mungkin tu acara-acara lain kot, bukan acara orang ni, acara tertentu kot. Acara tertentu tu, itu kita raikanlah hak dia. Kan. Mungkin yang ni buat kat kampung, yang ni buat kat hotel, ya. Tak menjadi masalah dalam bab tu, wallahu alam. Ya. Ya. Kiblat. Entah masuk bab kahwin tu masuk bab kiblat. Terkejut. Okey, baik. Okey, dalam bab ini ya, bila ramai yang masyarakat kata pintu ijtihad telah tertutup, kan? Sebenarnya dalam beberapa, kita melihat ianya tidak tertutup, terutamanya dalam perkara-perkara yang tertentu. Misalan dalam soalan mengatakan bahawa kalau kita berada di tengah hutan, lepas tu tak tahu arah kiblat, dengan keadaan alam semesta yang berfungsi macam matahari, bulan, bintang tu tak muncul. Jadi bagaimana kedudukan kita dalam bab ini? Ya. Oleh kerana itu kita melihat dalam bab ini, apa-apa syarat-syarat yang mesti kita keluarkan ialah maklumat apa yang ada dalam minda kita, maklumat kena keluarkan. Pertama, maklumat tu masalah-masalah ilmu dalam bentuk geografi. Ya, masalah-masalah pengaliran air kita ambil kira, masalah-masalah ialah bulan bintang tu ambil kira. Tetapi kalau tak boleh juga, ya, di sana kita paling kurang dalam minda kita ada map tersendiri, okey? Paling kurang waktu kita masuk tu kita boleh berfikir sedikit. Ya, berfikir juga, fikir tak keluar juga. Bila sampai satu tahap, bila dah keluar segala maklumat dalam minda kita tak ada, maka di sana ala ijtihad, solat ke mana arah kita nak solat. Tapi kita maksudnya ke mana arah tu kita yakin ini arah kiblat. Faham? Tetapi kalau tak betul lepas tu tak menjadi masalah. Tapi kita dah ijtihad, cuba segala sedaya upaya, ya, di sana arah kiblat, okey. Pasal pernah berlaku, memang saya tak nafikan ianya berlaku waktu saya pergi ke Kelantan, singgah di dari Jeli ke ikut pantai di utara tu. Memang waktu tu nak solat asar.
tak nampak apa ruyum awan atas tu, tak nampak macam mana nak berijtihad. Jadi kami berpecah, seorang semayang ngadap sana, seorang semayang ngadap sini, masing-masing berijtihad. Jadi di situ wallahu alam. Tak, memang kita katakan kalau yang penting kita yakin arah kiblat. Okey, walaupun tak betul lepas tu tak menjadi masalah, cuma kita ijtihad mencari arah kiblat, begitu kedudukannya, dan insya-Allah solat sah walaupun tak betul kiblat lepas tu. Okey, wallahu alam bisawab. Yang baik itu datang daripada Allah, salah dan silap itu kelemahan saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup.